berjuang. Susah senang kita bersama, tempuh badai, ombak samudera, gegar heran, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Susah senang kita bersama, tempuh badai, ombak samudera, gegar heran, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Ayo kawan melangkah terus, usah memandang jurang yang dalam. Ayo kawan melangkah terus, usah memandang jurang yang dalam. Hati teguh melawan arus, pasrahkan hidup kepada Tuhan. Hati teguh melawan arus, pasrahkan hidup kepada Tuhan. Susah senang kita bersama, tempuh badai, ombak samudera, gegar heran, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Susah senang kita bersama, tempuh badai, ombak samudera, gegar heran, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Aduhai pengembara, sukar bertemu pohon yang rindang. Aduhai pengembara, sukar bertemu pohon yang rindang. Tiada teduh untuk berhenti, galas amanah perintah Allah. Tiada teduh untuk berhenti, galas amanah perintah Allah. Susah senang kita bersama, tempuh badai, ombak samudera, gegar heran, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Susah senang kita bersama, tempuh badai, ombak samudera, gegar heran, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Berjuang menempah susah, menanggung derita, menungkah fitnah. Itulah gelombang hidup samudera duka, seorang mujahid membela tauhid. Dipisah dia berkelana, dibelenggu dia uzlah menagih minat, namun jiwa tetap marah memburu cinta, membara demi Allah dan Rasulnya. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti.
sedikit pedih yang ditagih. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Serambi Madinah ya Allah, Nabi Muhammad ya Allah, kekasih Allah. Imam Madinah ya Allah, yang terang hatinya. Kami berharap ya Allah, di akhir hidup kami ini kami berharap ya Allah, di akhir hidup kami ini Nabi Muhammad ya Allah, kekasih Allah. Imam Madinah ya Allah, yang terang hatinya. Kami bermohon ya Allah, jadikan negeri kami ini kami bermohon ya Allah, jadikan negeri kami ini
Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Jasa petani mesti dikenang, penat lelah mereka membanting tulang, kehidupan mereka wajib dijaga. Begitulah kehendak agama kita, begitulah kehendak agama kita. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani yang bekerja cemerlang, bersungguh-sungguh hasilkan keperluan, iman dan ibadah tidak ditinggalkan, besar pahala di sisi Tuhan, besar pahala di sisi Tuhan. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani yang beriman sambil bekerja mengingati Allah, auratnya ditutup semasa bekerja, hasil yang banyak dizakannya. Itulah petani yang bersyukur namanya. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Wahai petani, bersungguh bekerja, berkhidmat pada agama dan bangsa. Jangan rasa malu dan hina, agar makmur rakyat dan negara, agar makmur rakyat dan negara. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Kemakmuran rakyat di tangan mereka. عالمي 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 إلهي إلهي
طب نبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Beratalah doa di langit luas, tunggu harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta syafi' ya ilahi, anta syafi' halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu taala kerana pada hari ini sekali lagi Pak Haji bersama dengan bapa, ibu, tuan-puan dalam program belajar tentang herba. Masya-Allah ya. Pak Haji doakanlah kita faham makin hari makin faham tentang herba, dan rupa-rupanya ilmu ni kalau kita belajar makin hari rasa makin tak tahu pula kita. Apa lagi tentang herba, ilmu sudah rare, sudah jarang-jarang ditemui. Banyak orang ambil herba petua ya, orang kata makan ini herba ni kita pun ambil jadi petua. Tetapi kita tidak, kita ada disiplin pendidikan ilmu ni, kena belajar tentang material medikanya, bahan-bahan yang digunakannya, belajar dengan nama saintifiknya, nama keluarga, nama family, dan juga bagaimana cara kita menggunakan herba yang betul. Masya-Allah. Jadi oleh sebab itu maka mari bersama dengan Pak Haji kita terus belajar dalam ilmu pendidikan herba ni, insya-Allah. Baik. Jadi hari ini Pak Haji nak memulakan, dan pertama kali minta maaf banyak-banyak kita mula agak sikit lewat hari ini. Pak Haji ada tugas penting. Jadi oleh sebab itu maka terpaksa lewat sikit ya. Esok insya-Allah kita balik semula ke waktu kita ya. Jadi oleh sebab itu maka kita mulakan. Ini soalan yang sangat menarik. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Bu Mariana, Bandar Aceh. Apa khabar Bu Mariana, Bandar Aceh? Ya, apa khabar Ustaz Fitri, Ibu Mira, apa khabar ya? Ibu Mala, apa khabar di sana semua teman-teman yang bersama-sama dengan Pak Haji ya, yang kita nak dirikan di Aceh nanti, insya-Allah pesantren yang kedua sudah siap. Sikit lagi kita dah nak memulakan. Nanti buka saja daripada buka saja dah boleh kita turun ke Indonesia, kita sudah boleh memulakannya. Insya-Allah, doakan ya, doakan. Baik. Saya sakit saluran kencing dan sakit perut kanan bawah. Saluran kencing sakit, yang kedua perut kanan sebelah bawah. Jadi kita tahu bahawa
kanan ini selalunya appendix, usus buntu. Kalau kiri selalunya gastrik. Selalunya macam itulah. Tapi walau macam apa nanti kita tengok. Sakit juga di pinggang dan juga di bokong. Saya periksa urin ke laboratorium hospital, hasilnya normal. Diperiksa darah dan USG, ultrasound, hasilnya juga normal. Sakitnya berkisar 2 bulan ini. Herba apa yang sesuai untuk saya konsumsi, Tuan Haji? Itu di antaranya. Dah dicek ke hospital, tak ada sakit. Dibuat ultrasound juga tak ada sakit. Ini selalunya kalau kita jadi KK macam ni, kita sudah mula ada tanggapan kedua dah. Penyakit tak jumpa ni, tapi sakit. Dah mula dah ada tanggapan-tanggapan yang aneh-aneh. Tidak ya, jangan. Dengar dulu apa yang Pak Haji nak terangkan. Jadi sakit di saluran kencing ni dipanggil urinary tract infection, ataupun ada jangkitan di saluran urinnya, saluran kencingnya, atau Pak Haji sebutkan urinary tract infection, UTI. Bila ada infection, maka kencing kita sakit. Jadi oleh sebab itu maka infection ni kadang-kadang dia jadi radang. Jadi oleh sebab itu maka kita kena guna anti radang yang terkuat. Dia adalah syak katilak. Syak katilis itu sebagai anti radang. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian seterusnya, sakit perut di sebelah kanan. Yang ni pula ada terkait dengan appendix, usus buntu. Jadi nampaknya seperti ada hubungan di antara ada masalah usus buntu dan ada permasalahan di saluran kencing. Jadi kita hilangkan ini dengan menggunakan Fisalin B ataupun syak katilis plus dengan Fisalin B, kapsul Fisalin B. Kalau tidak ada kapsul Fisalin B, ambil tapak leman, rebus. Insya-Allah mudah-mudahan hilanglah sakitnya itu. Dan sakit di pinggang ini juga adalah kesan daripada sakit di situ. Di perut kanan dan juga di saluran urinary tadi menyebabkan dia akan berlaku sakit pinggang. Baik. Cumanya ada satu hal yang Pak nak sebutkan sini. Biasanya kalau ada sakit pinggang begini, dibimbangi berlakunya infection, jangkitan kuman. Jangkitan kuman itu datang daripada saluran kencing dan dia masuk ke pundi kencing, kantong kencing, dan dia pergi ke saluran ke ginjal, ke buah pinggang. Jadi oleh sebab itu maka apa yang kita cuba nak elakkan daripada masalah infection jangkitan. Jadi boleh jadi kita gunakan tandas awam, tempat umum kita gunakan itu ada jangkitan kuman berlaku di situ. Jadi itu dia antaranya. Jadi herba yang paling bagus sekali kita gunakan untuk UTI ini seperti Pak Haji kata ialah syak katilak plus dengan tapak leman. Itu untuk UTI supaya dapat menghilangkan juga masalah di buah pinggang. Itu di antaranya. Sebab itu kita bukan ada permasalahan apa dalam Islam itu, maka dia kena pastikan air kencing itu betul-betul habis. Tapi ada yang berlaku bila orang tu sudah tua, dia tak dapat lagi menahan pundi kencingnya, dia rasa nak terkencing, terpaksa guna pampers. Pampers, apatah lagi orang yang tua, dia sudah tak boleh kontrol lagi dah. Dia nak kencing, dia kencing, dan nak BAB, dia buat BAB sebagainya. Jadi kita yang menjaga, orang tua harus punya kadar kesabaran yang tinggi. Kalau tidak, tak boleh memelihara orang tua ini. Sebab dia kencing, dia berak, hati mesti sentiasa sabar dan sentiasa melihat dalam keadaan senyuman. Jadi oleh sebab itu dia pakai pampers, pakai pelekatnya itu, dia kencing dan sebagainya. Macam mana cara untuk membuat supaya dia jangan jadi permasalahan begini? Yang pertamanya ialah dengan menggunakan syak katilak plus dengan Fisalin B. Fisalin B itu ialah active ingredient
dalam pokok tapak leman atau dikenali sebagai Elephantopas camber. Itu di antaranya. Jadi ada produk kita di Indonesia, boleh hubungi dengan Pak Asrul ya, untuk mendapatkan Fisalim B atau pokok tapak leman. Ada juga di Malaysia juga kita jual. Alhamdulillah. Sama juga dengan orang yang mempunyai masalah prostat, yang harus melakukan operation prostat ataupun dikatakan berlakunya masalah prostat, maka pada ketika itu kita gunakan dua herba ini juga. Sangat berkesan, insya-Allah ya. Yang sejauh daripada pengalaman Pak Haji bagi pada pasien-pasien yang mempunyai masalah begini, cepat berkesan. Ada satu hal lagi, iaitu bila kita menjaga orang tua ini yang sudah pikun. Bila dia sudah pikun, dia sudah tidak boleh kontrol lagi sebab kemampuan otak untuk mengawalnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia akan kencing, dia akan BAB dan sebagainya. Jadi kalau pikun ini, apa ubat yang kita nak buat? Ubatnya ialah apa yang Pak Haji sebut itu, ini panggil apa ni? Dia itu kita panggil Million Minerals Plus. Million Mineral Plus ini baru-baru ni ada satu kasus, alhamdulillah dengan izin Allah jual. Bukanlah kerana kepandaian kita, tetapi melainkan semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih dalam 1 minggu yang lepas, ada seorang anak ya yang mempunyai masalah tabrakan, aksiden. Bila anak itu tabrakan dan aksiden, dia gegar otak. Otak ni mempunyai sedikit gegaran dan selalu lupa. Bukan hanya setakat lupa, tetapi beliau tak boleh ingat banyak-banyak. Kalau ingat banyak-banyak, sakit kepala. Jadi anak ni telah datang ke pusat perawatan Pak Haji di Yan ini, dan alhamdulillah telah mendapat perawatan menggunakan Million Minerals Plus ini. Ya, setelah beliau menggunakan ini 1 minggu kemudian, semalam beliau datang semula ke sini bersama dengan ayahnya ya, bersama dengan anak tersebut. Alhamdulillah, dia bangun pagi sudah tak sakit dalam kepalanya, dia boleh mengingat dengan baik, dan dia sudah tidak lagi terasa kalau dia fikir banyak, dia tak sakit lagi dalam kepala. Subhanallah. Allah memberikan kepada kita dengan akal itu satu anugerah, harga yang tidak ada nilai. Kalau akal tak boleh ingat, tidak ada fungsi pada otak. Kalau akal itu tak boleh menghafal, maka kuranglah fungsi pada otak. Kalau akal itu lemah, maka lemahlah anak tersebut, orang tersebut. Jadi oleh sebab itu, maka suplemen atau obat bukan hanya pada fizik kita untuk DM, untuk hipertensi, untuk tiroid, untuk fibroid, untuk kista, tetapi otak juga ada obatnya. Alhamdulillah, maka obatnya sudah pun keluar begini. Jadi sanggup buat investasi sikit kepada anak-anak kita, diberi minum. Tak perlu banyak, hanya menggunakan sendok atau sudu yang dibuat test untuk madu lebah. Sudu yang warna putih tu, yang kecil saja itu, besar sikit pada lidi. Ambil itu saja, sedikit saja, masuk dalam air hangat, aduk dan minum. Maka dia akan mempunyai kekuatan balik. Siapa yang selalu lupa? Siapa yang selalu lupa? Yang pertama, orang yang aksiden. Yang kedua, orang yang selalu pecah pembuluh darah di dalam ni. Yang ketiga, orang stroke. Yang keempat, orang tua. Yang kelima, orang ada heavy metal. Yang keenam, anak-anak kecil yang dia lahir kurang mineral ini. Jadi oleh sebab itulah, maka Pak Haji tak sebutkan dekat sini bahawa pengobatan itu melalui satu proses. Jadi kalau tubuh badan kita sakit, kita ada herba dia. Tapi bagaimana kalau dalam otak dalam kita itu yang sakit? Apa herbanya? Itu dia herbanya. Boleh tak kita guna Radi IQ? Boleh. Pada masa yang lepas kita menggunakan Radi IQ. Tapi hari ini kita sudah menggunakan suatu lagi yang sangat tinggi nilainya. InsyaAllah boleh coba. Sudah lebih pada ramai orang. Pak Haji kira ini baru 1 minggu kita perkenalkan, sudah lebih 50 orang yang telah membelinya. Nanti akan bermunculan orang pikun, orang nyanyok boleh ingat balik. Itu dia antaranya. Jadi insya-Allah sayangilah
ibu kita, ayah kita, anak kita, dengan kita memberikan dia dengan million minerals plus, insyaAllah ni. Harga dia RM300, 1 juta rupiah. Mahalkah? Ada tak orang mau jual otak harga 1 juta? Tak ada. Mana ada otak harga 1 juta? Mana ada otak harga 300? Kalau ada orang boleh jual otak 300, kita beli buat stok. Sebab apa? Kita boleh bagi kepada orang-orang yang belajar yang tak boleh. Orang tua-tua yang dah lupa anaknya. Pasal apa? Sebab dia sudah pikun. Jadi boleh beli. Macam dulu orang kata beli akal. Kita boleh beli akal. Harganya 3 sen saja. Ini bukan 3 sen. Ini 300. Zaman dulu 3 sen saja. Itu di antaranya. Itu dia, Masya Allah. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Assalamualaikum Pak Haji, nak tanya sikit, apakah cara-cara terbaik untuk menurunkan berat badan yang berlebihan dan juga kolesterol yang juga lebih? Apakah makanan yang perlu diamalkan? Terima kasih atas jawapan Tuan Haji. Masya Allah. Pak Haji dah sebut dah. Ada satu ini namanya asam selim. Asam selim ni ambil, masuk ke dalam gelas, tuang air panas, tutup, minum dia. Bila kita dah mula minum, yang pertama dia suppress appetite kita. Kita tak jadi nak makan banyak. Tengok macam nak makan satu piring, masuk 2-3 mulut, dia bagi isyarat dekat otak supaya kenyang. Kita sudah tak boleh nak makan banyak lagi. Akibat daripada itu, maka dia akan menguruskan badan. Yang pertama. Yang kedua, dia bertindak untuk membakar lemak-lemak yang ada. Lemak yang ada ini ada di 2 tempat. Yang pertama di liver, yang disebut sebagai fatty liver. Yang kedua, lemak yang lekat di bahagian perutnya. Bahagian perutnya ini keras. Selagi lingkaran pusar itu, lingkaran perut itu lebih panjang daripada ketinggian pusar ke hujung kaki kita ketika berdiri, maka selagi itulah susah sekali untuk menghilangkan masalah obesiti. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji mengeluarkan satu produk baru lagi, iaitu menggunakan lagi daripada satu, bukan krim ini, air saja. Dengan teknologi air, sapukan di bahagian perutnya. Kemudian kalau ada barut, ada bengkung, boleh ikat. Dalam masa 1 minggu saja, dia pecah semua lemak-lemak dan juga yang terlekat di bahagian perut ini. Ini khusus untuk perut. Namanya itu ialah belum ada nama lagi, tapi yang akan kita bagikan namanya, ya, seperti slim cream, tapi dia bukan cream ni. Ini dia jadi slim liquid. Sebab dia bentuk air. Tuang saja di dalam piring, tuang dalam piring macam ni. Pak Haji kata, ambil air tu, sapu di bahagian perut. Kalau ada bengkung, bengkungkan. Kalau tak ada bengkung, tidak mengapa. Kalau 1 minggu ambil, dia tak pecah lemak-lemak dekat sini, yang keras ini tak pecah, pulangkan semula produk ni kepada Pak Haji. Jaminan dasar buyback kita beli balik. Pasal apa? InsyaAllah berdasarkan kepada keilmuan yang Allah berikan daripada pengalaman perjalanan kita, maka Pak Haji fikir bagaimana lemak di bahagian perut ni nak dipecahkan. Fikir macam mana. Allah memberikan jawapan. Hanya air saja digunakan untuk memecahnya. Air saja. Aneh Pak Haji, bagaimana air boleh digunakan untuk memecah lemak? Itu tidak ada yang aneh. Sebagaimana air bisa menghancurkan benteng yang tinggi, bisa menghancurkan rumah, bangunan, kenapa air tak boleh menghancurkan lemak yang ada di bahagian perut ini? Itu namanya hikmah. Namanya salah satu daripada hikmah herba yang boleh melakukan demikian. InsyaAllah dalam minggu ini sudah keluar dan boleh membuat ordernya, insyaAllah. Baik, yang kedua itulah, ini dia. Asam slim,
Asam selim yang bersih, yang dipotong oleh orang Muslim, yang dijemur elok, tak ada anjing. Biasanya yang Pak Haji tengok tempat penjemuran ni, ya Allah, anjingnya berjalan-jalan di atasnya, kencing berak lagi. Ini dibuat bersih. Kita nak guna, nak masuk minum sebagainya, tak sanggup. Kadang-kadang kita nak makan asam keping, asam gelugur, tak tahu siapa yang buat ni. Tengok, bukan mahal sangat. Satu ni baru RM30, boleh tahan dia untuk 2-3 bulan. Kita makan tak habis-habis untuk kuruskan. Tapi syarat dia apa dia? Timbang. Kalau tak timbang dulu tak boleh, sebab nanti kita tidak ada satu evidence. Evidence. Kita buat apa semua pun, hari ni orang tanya evidence. Evidence ni apa dia? Bukti. Kita tak boleh hearsay. Hearsay ni apa dia? Dengar cakap orang. Tak boleh. Dan ketika pun kita nak tanya kepada seseorang tu, dia kena bawa bukti. Bukti itu kalau dalam mahkamah dia panggil alibi. Alibi itu bukti. Misalnya apa dia? Nabi Sulaiman bertanya kepada burung Hud-Hud. Dia tanya kat burung, dalam perhimpunan ni mana pergi Hud-Hud? Hud-Hud tidak ada. Nabi Sulaiman kata, kalau dia pulang nanti, dia tak boleh menjawab, aku akan hukum burung ni. Tiba-tiba burung Hud-Hud pun datang, dan Nabi Sulaiman membenarkan Hud-Hud membela diri. Burung membela diri. Itu kalau kita salah, orang salah, dia kita kena berikan hak untuk dia bela diri. Kita kata dia salah, kita tak dengar lagi apa alasannya. Baik. Maka Hud-Hud berkata, wahai Nabi Sulaiman, jangan marah padaku, kerana aku telah melihat di suatu negeri orang menyembah matahari, yang mana rajanya seorang perempuan, iaitu Puteri Balqis. Apa yang saya nak sebut ini ialah bukti, pembuktian. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji nak suruh kita semua ni bukti dulu. Bukti dulu. Ambil ini. Baik, kalau kita tidak ada asam gelugur ni dekat mana ya, kita boleh dapatkan juga daripada Stoma K. Itu produk asam gelugur juga. Kita buka, tuang air panas, lagi bagus. Kalau tak ada begitu, maka kita boleh hilangkan kolesterol. Kolesterol mudah nak hilang. Ni kolesterol. SGH2 saja boleh hilang kolesterol dengan izin Allah 1 bulan. Istiqamah sehari 5 kali semprot di bawah lidah. Back to normal 1 bulan. Itu adalah di antaranya. Tetapi nak hilangkan lemak di fatty liver, di dalam liver itu perlu 6 bulan. Nak hilangkan lemak di bahagian perut ni perlukan 6 bulan. Tetapi dengan bantuan Garcinia yang dibuat, masukkan ke dalam air dan diminum ya, dengan bantuan ini, dan juga slim liquid yang kita sapu kat perut ni sebagainya, kalau ada bengkungkan kita ikat dengan izin Allah. Itulah ilmu Pak Haji bagaimana cara nak bagi slim. Yang kedua yang Pak Haji nak sebut, kalau kita minum slim lemon pula, ni bukan slim lemon. Kalau Indonesia ada slim lemon, sama tak yang ni? Tak sama. Tapi boleh guna tak slim lemon? Boleh. Slim lemon di Indonesia tu Pak Haji namakan superfood. Pasal apa? Dia memang membakar juga. Tapi ini bukan lemon. Ini daripada Garcinia. Kalau di Indonesia, Garcia yang buat untuk cerahkan muka tu. Kalau kita minum ni, apa yang kebaikannya? Yang pertama untuk DM, untuk kencing manis. Mengelakkan daripada potong kaki kalau luka. Dia akan cepat menghilangkan luka sebab dia mempunyai kadar antioksidan yang sangat tinggi. Yang kedua, dia untuk hipertensi. Yang ketiga, dia adalah untuk jantung dan obesiti. Ini saja. Tetapi tahu tak orang tua-tua dulu kalau nak pergi ke hutan, dia minum air apa? Hutan itu dia perlu tenaga, energi. Apa yang dia nak minum? Kita hari ni boleh sebutlah kereteng ding, kereteng ding, Red Bull. Kita boleh kata begitu. Tapi orang dulu mana ada kereteng ding dan Red Bull ini? Inilah Red Bullnya. Red Bullnya itu. Ni Red Bull ni. Ambil begitu, minum, segar badan tu. Sebab apa?
dia adalah antioksidan yang sangat baik dan dia membawa supply oksigen cukup di dalam tubuh badan kita. Pak Haji nak sebutkan bahawa kita kadang-kadang jadi kanker, jadi kanser, jadi fibroid, jadi sis itu kerana kekurangan oksigen. Sebab apa? Sebab darah kita itu molekul dia berlengketan. Jadi kalau kita ambil slim ini, dia tak berlengketan. Darah kita memancar, berjalan dengan baik dan sebagainya. Tapi orang tak suka sebab dia asam. Dia bukan asam sangat, dia hanya asam sikit-sikit saja. Jadi kita masukkan dan boleh dicampur dengan rosella. Kalau campur asam dengan rosella ni, Masya Allah, itu minum dalam masa 5 minit saja pulih tenaga. Dulu banyak orang nak sebut, ya, ketika kita buat minuman ni, orang ingat kita masuk daun ketum. Daun ketum, kita tak masuk daun ketum, kita masuk ini dia Garcinia plus dengan rosella. Sangat-sangat baik, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama. Baik, kemudian apakah makanan yang perlu saya amalkan? Ini di antaranya untuk turun berat badan. Dengar betul-betul ni. Pak Haji memberi jaminan dengan izin Allah berat badan turun. Hanya buat satu perkara aja. Yang ni okeylah, turunlah, kita makan ni, makan herba turun. Tapi ada satu perkara saja, kalau kita buat, dia akan berat badan kita akan turun. Apa dia? Baik, kalau begitu timbang dulu. Timbang dulu sebelum dengar dia punya fatwanya. Fatwanya hanya satu saja. Apa dia? Yang pertama ialah jangan makan nasi waktu malam. Itu kunci dia. Itu yang paling enak tu. Pak Haji duduk sini, ada kadang-kadang ada yang bawa nasi kandar. Allah. 3 layer. Allah. Nasi kandar Pulau Pinang punya tu. Allah. Jadi ilmu yang kita amal dia tak jadi. Pasal apa? Bawa makanan yang enak-enak, yang sedap. Tapi kalau yang lain boleh. Bihun boleh, sup boleh waktu malam, boleh ambil dia punya mi goreng boleh. Jangan nasi saja. Jangan nasi saja. Memanglah kita rasa macam salah. Pak Haji lah, orang lain tak tahu. Pasal macam bersalah nak sebut macam ni. Sebab seolah-olah macam nasi tu tidak baik. Bukan begitu. Jauh di hati Pak Haji tak begitu. Jangan. Pak Haji seorang anak petani, keluarga petani, dan Pak Haji tak mau mengecewakan orang kata hati-hati para petani di seluruh dunia. Tetapi memang betul tak boleh makan waktu malam. Cerita dia. Bukan berartinya kita nasi tu tak bagus. Nasi bagus. Tapi makan pada waktu siang. Makanan pagi untuk dirimu, makanan tengah hari untuk saudaramu, makanan malam untuk musuhmu. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi bagi mereka yang menjadi petani hari ini, yang bersama-sama dengan Pak Haji yang memakai topi pertanian, memakai topi pertanian dan bersiap sedia untuk keras tapak tangan ini. Ya Rasulullah bersalam dengan seorang petani, keras tapak tangannya. Masya Allah, Rasulullah suka. So, daripada tangan lembut, malas duduk tidur dalam rumah je. Orang kerja, dia tak kerja. Baik tangan keras, kerja. Itu nilai dia. Nilai kita ni bukan tengok pada mukanya yang cantik, tubuh badannya yang elok. Nilainya ialah pada rajin. Biar hitam tak mengapa, asal rajin. Daripada putih jadi puteri lilin. Puteri lilin ni, dia duduk, dia tak mau kena panas sebagainya. Jadi kita tak mahu macam tu. Kita nak orang itu bekerja. Lah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, kata Nabi. Kita kerja tak macam orang lain yang menuntut ilmu agama. Betulkah? Tak betul. Kita bekerja memberi wang pada penuntut ilmu agama. Menyediakan fasilitis, guru dan tempat belajar pada penuntut ilmu agama. Kita bekerja. Seperti mana yang kita buat kat Yan ni. Di Yan ini kita buat pusat tahfiz sains Al-Quran. Ya, pusat tahfiz sains Al-Quran.
Jadi oleh sebab itu maka bila kita buat dekat sini, kita perlu kepada sumbangan. Tetapi Pak Haji dah sebutkan, kata konsep yang kita buat di sini sama ada pesantren kita yang bernama Nur Intibah di Perlis dan pesantren HPIC di Yogyakarta, dan yang ketiga yang laki-laki yang akan dirikan dia ni, kita tak minta derma. Kita tak minta derma. Tapi kalau orang nak derma, silakan. Kita tak minta. Kalau siapa nak derma, silakan. Tetapi kita berniaga. Kita berniaga. Daripada sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita daripada perniagaan, itulah kita gunakan untuk menjadikan ini, menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pendidikan sains Al-Quran. Sains Al-Quran. InsyaAllah Pak Haji akan usahakan mendapat izinnya daripada pihak pemerintahnya, mendapat izin. Alhamdulillah, Nur Intibah kita di Perlis sudah dapat izin daripada Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Izin pendaftaran. Alhamdulillah, begitu juga dengan pesantren HPIC di Yogyakarta juga telah pun mendapat izin daripada pemerintah. Masya Allah. Dan yang Pak Haji nak buka dekat sini selangkah lagi, iaitu kita mengkaji Al-Quran itu dalam sudut sains supaya kita bertadabbur, kita fikir, kita zikir dengan kejadian alam ini bersama dengan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dibaca dengan ayat-ayat kejadian dan ditafsir dalam pentafsiran. Subhanallah. Nah, itu yang kita akan buat. Masya Allah. Baik, kita ingat ya, makanan apakah yang perlu diamalkan? Bukan makanan apa yang perlu diamalkan. Makan nasi yang perlu ditinggalkan. Ya. Jangan duk tanya nak makan apa untuk mengurangkan obesiti. Nak makan apa? Obesiti itu dah lebih makan. Makanan apa yang nak dikurangkan, bukan nak dimakan, nak dikurangkan. Jangan makan nasi waktu malam. Aduh, semua tanya nak makan ya. Okey, kita tengok yang soalan yang ketiga pula. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Puan Norani Abdul Hamid, berumur 62 tahun, telah mengalami gatal di badan. Saya menggunakan anti-rash dan Alhamdulillah telah berkurangan, tapi masih ada lagi timbul bintik-bintik merah di kaki dan tangan. Saya minum kopi radik gamak emas. Soalan saya, apakah kopi radik gamak emas yang menyebabkan gatal itu tak boleh hilang? Terima kasih. Ya, ini dengar betul-betul ni. Pak Haji nak bagikan kefahaman yang betul. Orang yang gatal-gatal kulit tak boleh ambil gamat. Gamat tu menyebabkan gatal lagi kulitnya. Dia tak boleh ambil kerana dia perlu mengambil sesuatu yang ada kalsium karbonat, CaCO3. Kalsium karbonat ni ada dalam batu-batu kapur. Salah satunya ada dalam kapur makan. Jadi bila kita ambil ini, bila kita ambil gamat menyebabkan gatal-gatal badan. Jadi oleh sebab itu maka betul lah dekat sini bila dia ambil anti-rash itu dia mula hilang. Tapi bila dia minum gamat, dia akan jadi apa? Dia jadi gatal balik. Anti-rash tu CaCO3, kalsium karbonat. CaCO3. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka gamat tak boleh ambil. Gamat ini bukan untuk sakit gatal-gatal kulit. Gamat diambil untuk penyakit sendi. Kerana dia mengandungi apa yang disebut glukosamin. Dia mengandungi glukosamin dan kondroitin. Jadi oleh sebab itu maka salahlah kita ambil gamat ni. Tapi kalau gamat itu dia ambil, dia tak gatal kulit, tidak mengapa. Kerana ada 5% orang yang mengambil seafood, makanan laut itu menjadi gatal. Ya, menjadi gatal. Bukan kesemua. Ada orang ambil gamat dia tak jadi gatal. Tapi ada 5% yang jadi gatal.
Jadi oleh sebab itu maka kita kena ambil. Kerana ambil gamak sama seperti ambil cumi, ambil kepiting, ambil makanan-makanan seafood. Orang yang ada alahan dia akan jadi gatal di kulitnya. Tapi bukankah Pak Haji yang kata gamak ni untuk kulit? Iya. Chondroitin, glukosamin sangat-sangat bagus. Tapi bagi orang yang tak ada alergi. Baik, kalau begitu saya tak boleh ambil gamak? Boleh. Kalau saya ambil gamak, gatal-gatal tu badan saya, ya buangkan gatal tu. Macam mana nak buang gatalnya itu? Ambillah anti-rash. Jadi sebab itu kalau siapa yang makan apa pun dia makanan laut, tiba-tiba gatal muncul pada tubuh badannya, itu garu kat muka ni, keluar, habislah semua, garu-garu sebagainya, cepat-cepat ambil anti-rash. 2 kapsul hilang, insya-Allah semua tu dalam masa yang sebentar je hilang. Sakit, tekak dan lagi sebagainya. Begitu orang ambil bekasam, orang ambil sotong, orang ambil cincaluk, budu, orang ambil sesuatu yang mempunyai sifat tu. Jadi oleh sebab itu maka pertanyaan daripada Puan Nurani 62 tahun ini, dia kata saya gatal tu, cuba berhenti ambil gamat, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Baik, soalan yang keempat, dan sebelum Pak Haji pergi soalan keempat, kita berhentikan dulu untuk kita dengar iklan kita. Masya Allah, silakan. Selamat datang ke ladang ayam HPA di Kok Diang, Kedah Darul Aman. Terkini, HPA memperkenalkan dedak makanan ayam POC. Antara 9 kelebihan dedak makanan ayam POC tanpa menggunakan DCP, sumber ikan yang tinggi, menggunakan POC HPA, organik, ayam cepat membesar, tahan penyakit, daging yang tidak berbau hamis, kurang lemak, sesuai untuk semua peringkat umur ayam. Dedak makanan ayam POC adalah formulasi khas daripada Yang Berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Jangan lupa dapatkan dedak makanan ayam POC di HPA International. Alhamdulillah, Pak Haji sambung ya dengan soalan yang keempat. Salam Tuan Haji, 3 tahun lalu saya kena jangkitan kuman di paru-paru. Infection di paru-paru. Dan tempias sedikit kuman TB semasa di hospital. Dah pula kena kuman TB pula, TBC. Saya koma 9 hari. Masya Allah. Alhamdulillah masih diberi umur hingga hari ini. Allah. Lepas sakit tu saya jadi cepat mengah. Last x-ray ada kesan parut di paru-paru. Hasil daripada jangkitan kuman dia tu. Doktor kata tak ada apa-apa. Jangan risau. Saya ada ambil HE-SET. Mengah dah kurang. Cuma kadang-kadang nafas macam tersekat-sekat, macam terisak-risak. Kadang-kadang angin berdesuk tiba-tiba. Ganggu ritma jantung, pernah sampai bacaan 200. Masya Allah. Saya pun tak tahu pasal apa, kenapa berlaku 6 bulan makan ubat TB. Ni dia. Alhamdulillah, cerita dia mula-mula ialah infection, jangkitan yang berlaku di paru-paru. Ya, kemudian ujung dia sekali ambil ubat TBC, penyakit TB. Penyakit TB ni kalau ambil ubat-ubatan kimia, dengar betul-betul ni, nanti ada orang saman Pak Haji pula. Kalau ada doktor-doktor dengar betul-betul apa yang Pak Haji sebut ni. Ya, maaf-maaf saja, kerana ini bukan tujuan nak cari siapa salah, siapa benar, tetapi kebenaran. Kalau ambil ubat TB,
TBC 6 bulan. Apakah virus tersebut, kuman tersebut habis? Ya. Apakah bakteria tersebut habis? Jawapannya tidak. Walaupun sudah 6 bulan mengambilnya. Pak Haji ambil ini daripada rekod satu pengkajian di Universiti Hasanuddin, di mana pengkajian yang telah dilakukan oleh Prof Abu Bakar bersama dengan Prof Veni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Prof kedua-duanya itu mendengar apa yang Pak Haji sebut ni, membetulkan. Pengkajian mendapati bahawa orang yang kena penyakit TBC tadi setelah mengambil ubat-ubat kimia selepas 6 bulan, dia masih belum hilang 100%. Masih ada lagi. Berbeza sekiranya kita mengambil albumin, yakni haruan pasir bersama dengan VCO. Pengambilan albumin bersama dengan VCO ini jauh mempunyai lebih efektif bila diambil, apatah lagi kalau disinergikan, komplementari pula, disinergikan ataupun sebagai antara ubat-ubat hospital, ubat-ubat alopati dengan herba. Mendapati bahawa dia sampai boleh tinggal 0. Jadi sebab itu lihat dekat sini ya, orang yang ada masalah paru-paru, dia batuk ke TBC itu, selalunya muka dia apa dah? Kurus. Tinggal kerangka saja. Tinggal tulang dan kulit saja. Betul kan? Sama juga dengan orang yang ada penyakit kanker. Tinggal tulang dan kulit saja. Betul kan? Sama juga dengan orang HIV, tinggal tulang dan kulit saja. Betul kan? Bagaimana cara untuk bagi tulang itu, bukan tulang, bagi isinya muncul semula untuk HIV, ya, untuk paru-paru TBC, dan juga untuk orang penyakit kanker. Dia ialah mencampurkan, mensinergikan di antara probumin atau albumin atau kapsul haruan plus dengan VCO. Baik, kita tengok sudut zahir. Paru-paru itu di dalam kita tak nampak, tapi zahirnya kita nampak orang tu kurus, kering, nampak tulang sebagainya. Tetapi tiba-tiba bila ambil VCO plus dengan kapsul haruan, orang tu jadi mukanya elok balik. Daripada kerangka kerongkong, jengkong, apa dah dia panggil apa, jengkong, itu dia kurus tu, tinggal tulang saja, dia boleh jadi elok balik muka dia. Kalau bapa ibu tengok orang yang ambil HIV, muka dia Allah macam ambil dadah, muka Allah. Muka tu saja, bukan kita hina, bukan, tetapi muka tu hilang isi. Rupanya seri muka kita ni dengan isi. Pak Haji tengok kurus dia, bila kurus macam ni hilang dah seri dia. Kalau gemuk macam dulu taklah juga elok. Kalau gemuk sangat tak boleh juga. Tapi kalau kurus berarti memang betul dia kurang elok. Tangan kita macam tu kurus, nampak tulang dengan kulit saja. Begitu paru-paru mengalami kecacatan dan luka di dalam. Berartinya kalau di luar zahirnya sudah pulih, insya-Allah di dalamnya juga akan pulih. Masalahnya orang yang kena penyakit TBC di luar pun dia tak pulih walaupun sudah 6 bulan mengambil ubat-ubatan kimia. Bukanlah Pak Haji nak sebut kita tinggal ubat kimia, tidak. Tapi cuba orang yang ada TBC, ada masalah paru-paru, dengar di sini, ambil haruan. Bukan Pak Haji nak suruh ambil produk Pak Haji ni. Kalau Pak Haji suruh ambil produk Pak Haji, betul lah juga. Pak Haji nak menjual, beli haruan dekat pasar tu, kukus.
makan. Dengan VCO, virgin coconut oil. Elok baliklah insya-Allah. Jadi oleh sebab itu maka HEZ boleh kita ambil, tetapi kena ambil apa yang Pak Haji sebut ini, iaitu probumin, albumin dengan minyak VCO. Kalau dalam HPA ni Pak Haji declare percampuran sinergi antara albumin dan VCO disebut sebagai set sihat. Set colon cleansing, spirulina, pelawas, apa? Tujuh angin. Set sihat, apa tu? VCO plus dengan kapsul haruan. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu maka insya-Allah Pak Haji percaya ya kepada yang bertanya ini, insya-Allah cuba guna herba yang Pak Haji cadangkan ini. Baik. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Mohon berkenan sarannya. Mohon berkenan sarannya, insya-Allah berkenan. Suami saya suka batuk-batuk kalau malam hari. Tak bisa tidur nyenyak. Ada bunyi whis di nafasnya. Terus kemarin minum susu kambing produk lain lah, tapi gatal di kaki pula. Susu kambing produk lain, maksudnya bukan produk Pak Haji. Tak mengapa, kita baca dulu. Susu kambing itu pun dihentikan lagi, tak gatal lagi. Apakah boleh bekam? Sekarang lagi minum Morin A, HTA, spirulina dan radik merah. Apakah sudah betul herbanya? Petanda sakit apakah? Kerana ada keturunan ibunda diabetes. Apakah Morin A campur dengan HTA, herba tunjangin lah, campur kopi, boleh campur jadi satu untuk minumnya? Ini menarik ni. Menarik. Jadi cerita dia, seorang isteri, dia cuba nak merawat suaminya yang kalau waktu malam dia tak boleh tidur nyenyak. Satu. Kemudian dia bunyi pula. Kalau dia tidur, dia bunyi. Bunyi punya pernafasan dia, bunyi kuat. Bunyi ketika tidur. Terus dia bagi minum susu kambing, tiba-tiba gatal habis di kaki dia. Tetapi dia tulis sini, bukan susu kambing HPA. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Apakah boleh dibekam? Okey, soalannya, apakah boleh dibekam? Boleh bekam. Tapi untuk apa ni? Kena faham dulu. Nak bekam ke, nak bagi susu kambing ke, nak bagi madu lebah ke, nak kena faham kes dulu. Kasus mesti faham dulu. Kita tak boleh jatuhkan hukuman tanpa dengar kasus siapa. Sakit, kita bagi makan susu kambing. Tak boleh macam tu. Ya, dia kena dengar dulu, kena analisa penyakit dia itu dulu. Apakah betulnya? Petanda sakit apakah? Ini ditanyakan. Ni saya ni, suami saya ni sakit apa kalau dia jadi dia punya begitu. Jadi keturunan ibunda dia mak mentua lah ni. Ada kencing manis. Apakah Muriim? Baik, masya-Allah. Dengar sini. Apakah penyakit yang tak boleh ambil susu? Ini. Dah dengar kuliah ni. Hari ni kuliah yang keberapa dah ni? Soalan dia. Test. Kepada yang dengar setiap hari ni. Yang duk dengar, tunggulah Pak Haji setiap hari. Soalan, pertanyaan Pak Haji. Dah sekian lama belajar mendengar kuliah ini. Soalannya, penyakit apa susu tak boleh ambil? Penyakit resdung, sinusitis tak boleh ambil seafood. Kalau begitu, susu siapa pula yang tak boleh ambil? Susah itu. Lupa kan? Jadi itu di antaranya. Pak Haji sebut ya bahawa susu ini selalunya kita guna untuk perawatan orang yang ada masalah lemah di paru-paru. Tetapi susu itu mesti dicampur dengan kurma. Susu campur kurma untuk lemah di paru-paru. Pak Haji tak pernah menjelaskan lagi sebab apa perlu percampuran. Hari ini Pak Haji nak jelaskan supaya kita jelas. Supaya susu kambing plus dengan kurma. Baik.
Yang pertamanya, orang yang ada masalah di paru-paru ni, dia adalah masalah mukusa. Dia ada radang, dia ada inflame. Macam mana? Dia perlu cari satu herba yang menyejukkan. Susu tu, dengar sini. Susu dengan daging ada benda yang berbeza. Daging, ada daging yang panas, betul. Daging kambing panas, daging kuda lagi panas. Tetapi susu semua sejuk. Susu apa pun. Daging ada panas. Daging kerbau lebih panas. Tapi susu kerbau sejuk. Daging kuda panas, susu kuda sejuk. Daging kuda liar lagi panas, susu kuda liar sejuk. Jadi oleh sebab itu susu ni dia tujuannya untuk menghilangkan peradangan, dia sejuk. Bila kita campur dengan kurma, tengok, pati kurma ada dua. Kurma masak dengan kurma muda. Kurma muda panas, kurma masak sejuk. Bila percampuran di antara susu dan kurma ini, dua-duanya adalah bersifat sejuk, yang tujuannya adalah untuk merendamkan kepanasan, mengeluarkan mukus di paru-paru. Tetapi susu itu tidak boleh dicampur dengan yang lain. Tak boleh campur gula, tak boleh campur dengan yang lain lah. Hanya susu original, susu murni. Bubuk boleh bubuk. Jadi bila kita ambil dia tu, kita campurkan dia. Tapi kalau susu itu dicampur, kita kena boleh campur. Boleh kita campur susu kalau kita pandai campur menjadi talbinah. Boleh. Salah satu minuman Nabi SAW. Tapi kena campur dengan bijirin. Bijirin tu sejuk juga. Campur dengan bali. Bali tu sejuk. Boleh. Tapi kalau kita campur benda panas, dia tak betul. Jadi bila jadi tak betul itu, maka inilah apa yang disebut dia keluar gatal-gatal. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ji dah sebut dah. Ada orang yang mempunyai masalah, dia panggil lactase intolerant. Dia kekurangan enzim laktase bahasa Indonesia. Lactase bahasa Malaysia, yang menyebabkan susu tadi tak boleh dicerna. Satu. Kedua, orang yang ada masalah batu di dalam hempedu. Kerana cairan hempedu itulah yang meneutralkan susu. Dua. Orang yang ada batu di dalam hempedu. Yang ketiga, orang yang ada masalah liver. Liver dia keraskah? Liver dia tu ada dia punya bengkak liver kah? Tak boleh ambil susu, kembung. Jadi kalau orang tu ambil susu, kembung, bila kembung tu dia mula muncul gatal. Pasal apa? Dia mula jadi racun. Susu tadi dah mula jadi racun. Patutnya susu tadi dineutralkan oleh cairan hempedu. Dia tak boleh keluar sebab ada batu. Liver dia pun rosak. Jadi oleh sebab itu maka dia kembung. Dia jadi busung. Bila dia jadi busung itu, maka dia jadi gas. Maka dia akan jadi keluarlah racun di kulit. Maka dia jadi gatal. Jadi katanya sekarang saya minum Morin A. Morin A boleh sebab dia ada akar mengkudu untuk lawas. HTA lawas. Spirulina lawas. Radik merah lawas. InsyaAllah pas. Itu betul dah herbanya. Dan itu ada di antaranya. Kemudian Morin A boleh tak campur dengan herba tujuh angin, kopi radik, nak jadi satu minuman? Boleh. Selagi herba itu herba, betul-betul herba, bukan campuran. Bukan kopi.
Seperti kopi yang kita duk minum, yang orang duk minum tu bukan 100% kopi. Yang bau tu bukan kopi, itu adalah perasa, flavor dia. Flavor. Masuk herba ginseng. Mana ada ginseng bau kuat-kuat begitu? Itu flavor ginseng. Minum kopi, minum kimia. Tak habis-habis kimia. Obat, makan harian kimia, makanan kimia, minuman kimia, kopi kimia, teh kimia. Apa lagi yang tak ada kimianya? Ambil kimia berterusan. Ya, jadi oleh sebab itu maka bila Pak Haji perkenalkan kopi, jangan masuk kimia, jangan masuk lemak yang haram, jangan masuk pewarna. Masukkan herba untuk memperbaiki tubuh badan kita, maka muncullah perkataan kopi Pak Haji ni, kopi Radik ni rosak buah pinggang. Tidak adil kepada Pak Haji sebagai pengusaha. Sebelum keluarnya Radik, dah keluar banyak kopi-kopi yang campur bahan kimia. Kenapa tak muncul merosakkan buah pinggang? Satu. Yang kedua, mana statistik yang menunjukkan minum kopi Radik rosak buah pinggang? Sila tunjuk. Mana ada? Orang rosak buah pinggang makin hari macam jamur di musim hujan. Pergi buat interview, dibuat rakaman. Tengok kepada orang. Bapa, ibu yang sudah rosak ginjal ni, mohon tanya ya, ini sudah guna kopi Radik kah belum? Nanti dia kata, tidak, aku tak guna kopi Radik pun. Apa yang bapa guna? Aku guna ubat kimia. Ubat apa? Ubat tahan sakit. Gitu. Dia ada apa? Aluminium hidroksida. Tapi kita tanya dekat orang kampung, dia tak tahulah nak jawab. Pak Cik menggunakan ubat kimia yang ada aluminium hidroksida, dia tak tahulah nak jawab macam tu. Kita pun kita tak belajar, kita tak tahu nak jawab. Tapi kenapa kopi Radik dikambing hitamkan? Itu tak adil. Tak adil. Sebab permintaannya bagus. Sebab orang itu boleh sihat tubuh badan dengan tambahan 7 herbanya. Masya Allah. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka di sini dia kata, kadang-kadang dia kata, bukan. Dia kata, apakah boleh campur? Okey, dah boleh campur. Okey, dah selesai. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji nak teruskan, nak sebutkan bahawa di sini, kalau kata tak boleh minum kopi, tak boleh minum susu kambing, berhenti sajalah. Tapi cuba susu kambing yang dikeluarkan oleh HPA. Mudah-mudahan ya berkualiti, insya-Allah. Okey, soalan yang ke-6. Suami saya kadang-kadang dia rasa kebas kaki dua belah, rasa berat. Dia kebas kaki, kesemutan di kaki, rasa berat. Kepala rasa semacam maksudnya berat juga. Bukan pening. Dah pergi cek, darah tinggi tak berapa ada sangat. Harap dapat pencerahan nanti. Ni. Dia kata kaki berat, kepala berat, tapi bukan pening, cek darah tinggi semua tak ada. Tapi rasa berat badan. Sebab apa? Inilah yang Pak Haji nak sampai ni. Okey, apa yang menyebabkan badan kita jadi berat? Badan kita jadi berat bila tak ada tenaga. Sebab apa dia tidak ada tenaga? Soalannya. Dah makan dah minum dah, air pun dah betul, makanan sudah betul, tapi tak ada tenaga. Sebab apa? Sebab makanan tadi tak boleh ubah menjadi tenaga. Soalan lagi, kenapa makanan tak boleh ubah menjadi tenaga? Sebab dia tak ada air, dia kurang air, atau dia lebih air. Pelik jawapan dia, tapi benar. Baik, Pak Haji nak sebutkan gini. Kenapa orang yang buat mesin hemodialisis, kalau tak cuci dia jadi lemah?
ngantuk, lesu. Sebab apa? Sebab darah dia kotor. Betul kan? Begitu juga dengan orang yang tak cukup air. Bila dia tak cukup air, darah dia jadi kental. Dia memang dia tak ada, dia tidak ada darah tinggi, tapi darah dia tu jadi pekat, jadi kental. Bila dia kental, dia tak boleh nak bawa makanan itu pergi kepada tisu, kepada sel. Jawapannya apa dia? Air. Dia kata, saya dah minum air banyak dah Pak Haji. Air banyak sangat pun tak boleh. Saya minum air sikit-sikit Pak Haji, air sikit pun tak boleh. Kalau gitu berapa banyak saya nak minum? 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 8 gelas, 11 gelas. Pak Haji pun tidak tahu nak minum banyak mana. Kita hanya perlu tambah kalau kurang, perlu buang kalau lebih. Betul. Macam mana cara nak tambah bila kurang, nak buang bila lebih? Iaitu kita kena ada satu bahan yang boleh buat balancekan air dalam tubuh badan kita. Dia adalah probumin, dia adalah albumin, dia adalah daripada ikan gabus. Bila kita ambil ikan gabus, barulah kita tahu air cukup tak cukup. Bila kita ambil ikan gabus, kita minum air. Kalau lebih, dia akan buang. Kalau dia kurang, dia tak akan buang. Ini yang jadi masalahnya. Kalau kurang pun dia buang. Kalau lebih pun dia tak buang. Salahnya bukan salah air yang kita minum. Salahnya bukan tuan yang sakit yang makan yang minum air tersebut. Bukan. Salahnya kerana di dalam tubuh badan kita itu tidak ada albumin. Salahnya tak mau dengar cara kenapa albumin itu kita makan. 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Pak Haji nak sebut begini saja. Kalau bapa ibu ambil kapsul albumin bagi kepada orang stroke, bagi orang yang ada masalah jantung, bagi orang yang ada masalah kencing manis, bagi kepada orang yang ada masalah darah tinggi, bagi kepada orang yang ada masalah kanser, bagi kepada orang yang ada masalah buah pinggang, bagi kepada orang yang ada masalah kulit, bagi kepada orang yang ada masalah apapun yang melibatkan tenaga, yang lemah, yang lesu, longlai, loyo, yang lapar, yang menggigil. Bila diberikan dengan kapsul haruan, dia akan pulih tenaga tersebut. Allahu Akbar. Besar haruan ini khasiatnya. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka insya-Allah kita boleh menggunakan demikian ya. Jadi maksudnya berat kaki tangan ini maka kita ambil dia bersama dengan haruan plus dengan ada yang dipanggil water booster atau H2O booster. Ambil air itu, ini dia H2O booster ni. Tutup ni. Setengah tutup ini, campurkan ke dalam gelas yang ada air mineral, aduk-aduk, minum 1 hari 3 gelas. Booster. Dia energi balik. Bangkit semula energinya. Itu rahsia dia. Baik. Kalaulah albumin kita ambil yang ada di dalam haruan, ini apa pula? Banyak orang pula bertanya ni apa pula? Inilah dia panggil air dihydra. Di Indonesia, air Gunung Jaga, bukan Gunung Jaga, Bukit Jaga, Tanjung Jaga yang ada di Yan. Yang kita olah menjadi minuman booster untuk tubuh badan kita. Air mineral saja, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kesannya luar biasa. Kesannya luar biasa. Itu di antaranya. Baik. Ada soalan lagi yang ke-7. Okey. Kita dengar sikit lagi. Salam Tuan Haji, saya Husaini daripada Sungai Petani. Saya nak tanya Ustaz sikit. Saya ada kencing manis, darah tinggi serta ada masalah tenaga. Jadi saya nak tahu produk yang boleh saya gunakan untuk memulihkan keadaan saya. Ikut pandangan. Ini betul-betul. Dengar ni betul-betul.
Orang ada darah tinggi kencing manis ni kena ada 3 perkara. Yang pertama, minyak habatus sauda. Yang kedua ialah kapsul haruan. Yang ketiga, HGH drop. Itu dia antaranya. Dia kena guna itu. Ya, Pak Haji ulangi sekali lagi. Yang pertama ialah habatus sauda. Minyak habatus sauda. Yang kedua, kita menggunakan HGH tu kita gunakan. Kemudian yang ketiga ialah kapsul haruan. Itu asas. Kemudian boleh kita mengambil pula dengan madu lebah. Madu lebah. Tapi madu lebah yang kita nak ambil itu, kalau di tempat Pak Haji di sini ada madu cengkeh. Madu yang diambil daripada bunga cengkeh itu untuk jantung. Ada madu lemon untuk anak-anak yang demam. Dan satu lagi madu habatus sauda. Itu kita ambil untuk pesakit kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Itu di antaranya. Baik. Kemudian kita boleh menggunakan ini, insya-Allah banyak akan memberikan kesan kesembuhan, insya-Allah. Dan soalan yang terakhir pada hari ini, pada sore ini ialah salam, mohon share rawatan untuk sakit SLE. Share tentang SLE ni. Alhamdulillah. SLE ini adalah penyakit autoimun. Sistem pertahanan badan, sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, bukan sel darah merah, sel darah putih menyerang tubuh badannya sendiri, menyebabkan dia mengalami masalah kerosakan organ-organ, termasuk apa? Kerosak ginjal, termasuk lemah, sistem imunitinya down, kulitnya jadi kering, jadi pecah, dan dia jadi akan bermacam-macam lagi penyakit yang menerpa pada dirinya. Sistemik lupus ini, penyakit lupus ini sebenarnya apa? SL ini sebenarnya apa? Dan biasanya kalau menyerang bagi orang perempuan, kebanyakannya, dan tak boleh hamil bila kena SLE ini. Jadi apa yang sebenarnya? Dia penyakit hormon kah? Penyakit degeneratif kah? Penyakit sebab virus kah? Ataupun penyakit daripada bakteria kah? Maka SLE ini ialah sebuah penyakit yang disebut sebagai penyakit degeneratif. Sama seperti leukemia. Ya, penyakit kanser darah. Sama juga. Dia akan pergi begitu. Jadi cara merawat dia kena gunakan kaedah merawat kanser. Apakah dia kaedah merawat kanser? Bajakah kapsul. 1. Syak katilak. 2. Keladi tikus. 3. Minyak bubuk untuk disapu pada kulit. 4. Dan boleh gunakan deep sea yang kelima. Jadi kita ambil kesemuanya itu, lalu kita ambil dan kita makan. 3 pagi, 3 sore dan 3 malam. Ini untuk SLE. Namun begitu, Pak Haji nak sebutkan bahawa ketika kita merawat sesuatu penyakit ke atas seseorang pesakit, dia sangat tergantung kepada pesakit itu sendiri. Apa yang Pak Haji nak sebutkan sini, bahawa sekiranya pesakit itu dia tak boleh terima, maka dengan sendirinya di bawah otak separuh sedarnya dia akan membuat penolakan makanan herba yang kita beri. Sebab tu ada filosofi dia di situ. Jangan berikan herba kepada orang yang tidak mahu menerimanya. Dia tak akan berkesan. Sebab ada penolakan. Mungkin penolakan itu kerana kepercayaan. Dia tengok dia tak percaya dekat Pak Haji ni, dia akan menolak dalam pemikiran dia. Maka dengan secara tidak langsung, obat yang kita berikan itu akan mengalami penolakan. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang
Pak Haji nak sebutkan sini sebagai kesimpulan dia bahawa sebelum lagi kita mengambil obat, kita haruslah mengambil penawarnya terlebih dulu. Kalau orang tua-tua dulu sebut begini, sebelum pergi berhaji di Mekah, berhajilah di tempat kamu sendiri dahulu. Apa artinya? Artinya sebelum pergi mengerjakan haji, repair diri itu dahulu sebagai seorang tetamu Allah yang ingin mendapatkan haji yang mabrur. Begitulah juga ketika nak ambil herba, kena betulkan persepsi kita untuk kita menerima herba itu sebagai keterbukaan, tawaduk kita kepada pengobatan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tawaduknya kita dengan kepercayaan bahawa Allah itu maha kuasa, maha besar, dan Allah melakukan apa saja yang dia kendaki. Bila masuk dulu dalam pemikiran orang tersebut, dia mempengaruhi tubuh badannya, sehingga kan kadang-kadang ketika dia mengambil sesuatu herba, dia memang akan rasa pening. Pening itu tidak terasa. Sebab apa? Sebab keyakinan dia untuk sembuh. Ketika kita tanya dekat dia, bagaimana sesudah mengambilkan herba daripada Pak Haji ni, dia kata Alhamdulillah, sembuh, makin lega, tapi sakit sikit kepala. Dia lihat sakit kepala itu tidak membawa kemudaratan dan sepenuh kepercayaan dia akan sembuh. Tapi kalau dia negatif, bila ditanya padanya, bagaimana kamu mengambil herba daripada Pak Haji ni, dia kata sakit kepala, saya pun tak tahu kenapa sakit kepala. Itu mindset. Pintu telah terkunci. Orang itu tidur dalam rumah yang sedang terbakar. Walaupun kita menjerit api, 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 dia tetap tidak akan lari kerana dia sedang tidur. Jagakan dia, kejutkan, bangkitkan dia untuk melihat bahawa banyak herba yang diciptakan Allah ini sangat baik untuk tubuh badan manusia. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada besok hari. Maaf sekali lagi Pak Haji Pohon kerana kita mulakan sikit telat. Selalunya orang yang minta maaf dengan Pak Haji. Telat Pak Haji hari ni, bukan telat hari ni, tiap-tiap hari telat. Telat lagi hari ni Pak Haji pula. Inilah dia balasan Allah. Pak Haji pula mohon maaf, telat lagi hari ini. Esok mudah-mudahan tak telat lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih,
manusia